Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mula-mula Anwar Ibrahim kata, Muhyiddin Yassin telah curi 600 bilion duit rakyat. Dan duit ini dicuri dalam masa 6 bulan sahaja. Semasa lockdown. Iaitu lebih kurang 100 bilion sebulan. Anwar kata dia ada bukti. Dan dia akan tunjukkan bukti ini yang Muhyiddin telah curi 600 bilion. Tapi sampai hari ini, Anwar belum lagi tunjuk bukti yang dia kata dia ada. Kemudian Muhyiddin ditangkap dan di-charge kerana dikatakan menerima 300 juta rasuah. Tidak lagi 600 bilion. Dia turun ke 300 juta. Dan dikatakan ini dari Syed Mokhtar Al-Bukhari lebih kurang 120 juta. Dan yang baki dari projek Jana Wibawa. Apabila kes ni dibawa masuk ke mahkamah, hakim tendang kes ni. Hakim kata tidak ada kes oleh kerana tidak ada bukti. SPRM mengaku mereka tidak ada bukti. Tapi mengikut SPRM, apabila kes ni berjalan, mungkin dalam setahun ke 2 tahun lagi mereka boleh tunjukkan bukti. So, bukti ni akan ditunjuk semasa kes berjalan. Walaupun sekarang ni, tidak ada bukti lagi. Hakim tak puas hati, hakim tendang kes ni keluar, dan pihak kerajaan telah merayu keputusan hakim, appeal the court's decision, dan perkara ini akan dibicarakan bulan Februari tahun depan. Jadi semua tuduhan terhadap Muhyiddin, terhadap Parti Peribumi Bersatu gagal. Bukan saja Anwar gagal menunjukkan bukti yang Muhyiddin curi 600 bilion, bukan juta, bilion. Tapi charge terhadap Muhyiddin juga ditendang keluar. Hakim tak terima. Hakim kata tak ada bukti, bermaknanya tak ada kes. Yang terbaru ni, dia orang berkata, lawyer Muhyiddin pula, Rosli Dahlan, iaitu peguam Muhyiddin, telah curi 7 bilion duit 1 MDB. Sekarang ni duit 1 MDB pula. Dan Rosli Dahlan dituduh curi 7 bilion duit 1 MDB. Lebih banyak daripada apa Najib dituduh mencuri. Saya baca laporan dari Sinar Harian. Sinar Harian telah melaporkan Muhyiddin kini berdepan banyak isu-isu berkait dengan integriti. Isu terbaru libatkan penangkapan peguam beliau oleh SPRM. Saya tak tahu bila dia ditangkap lah. Tapi mengikut Sinar Harian, Rosli Dahlan, peguam kepada Muhyiddin, telah ditangkap oleh SPRM dan dikata dikaitkan dengan kehilangan wang 1 MDB sebanyak 7 bilion ringgit yang dihantar kepada kerajaan. So, duit tu, mengikut Sinar Harian, duit tu dihantar ke kerajaan. Iaitu duit 1 MDB. Tapi, Rosli Dahlan, lawyer kepada Muhyiddin, telah curi duit tu. Macam mana benda tu berlaku, dia orang tak terangkan lah. Duit 1 MDB ni lebih dari 20 bilion yang sebenarnya. More than 20 billion. Telah recover. Dari dikatakan 42 bilion yang telah lesap, 42 bilion yang telah hilang, lebih dari 20 bilion telah didapat balik melalui tindakan mahkamah. Kerja untuk mendapatkan balik duit ni ialah kerja task force. Satu task force telah dibuka. Dan task force ni terdiri dari Menteri Kewangan, Peguam Negara, Solicitor General, wakil dari SPRM, wakil dari
pejabat, peguam negara, semua duduk di dalam task force. Task force ni boleh dikatakan ramai. Dia punya ahli task force ni. From all the agencies. Agency, boleh dikatakan agensi pihak berkuasa lah. Baik dari polis, baik dari SPRM, baik dari peguam negara. Bank negara pun ada duduk di dalam task force. Semua. So it's a very big task force. Satu task force yang besar terdiri dari semua jabatan-jabatan kerajaan atau agensi kerajaan, enforcement agency lah. Bank negara also dianggap sebagai satu agensi yang perlu terlibat di dalam task force tersebut. So, dia ada juga lawyer untuk menasihat task force tentang isu undang-undang, dan lawyer tu Rosli Dahlan yang juga lawyer Muhyiddin Yassin. So, dia juga duduk dalam task force. So, kalau berlakulah isu-isu berkait dengan undang-undang, maka Rosli Dahlan lah akan nasihat task force. Tapi yang in charge negotiate dan menentukan duit 1 MDB yang dicuri tu didapat balik, dikembalikan ke kerajaan, ialah Menteri Kewangan. Dan dengan bank negara, pejabat peguam negara, pejabat Solicitor General, dengan Bukit Aman, dengan SPRM dan semualah terlibat dalam task force tersebut, maka dia boleh katakan collective decision. Ini bukan task force ni bukan seorang saja. Task force ni berbelas orang duduk dalam task force tu, dan usaha mereka ialah untuk nak dapatkan balik 42 bilion duit yang dikatakan telah curi dari 1 MDB. Di mana mereka berjaya mendapatkan balik duit, maka duit tu dibayar kepada Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan lah yang bertanggungjawab mendapatkan balik duit dan simpan duit tu dan cover balik apa yang perlu dibayar oleh 1 MDB. Sebab 1 MDB ni duit tu pinjaman. Mereka pinjam duit tu. Jadi pinjaman perlu dibayar balik dengan faedah. Jadi Menteri Kewangan lah atau Kementerian Kewangan lah yang akan membayar balik duit tersebut. So sekarang ni mengikut Sinar Harian, 7 bilion dari duit tu hilang. Dan dia kata, Peguam Muhyiddin Yassin lah yang bawa lari duit tu. Macam mana Peguam Muhyiddin Yassin, iaitu Rosli Dahlan, boleh bawa lari duit tersebut? Sebab duit tu tidak dibayar ke dia. Duit tu dibayar ke Kementerian Kewangan. Kalau betul lah 7 bilion lesap ataupun hilang, maka Menteri Kewangan semasa tu, Tengku Zafrul, perlu jawab. Sebab dia yang terima duit tu. Tengku Zafrul yang terima duit 20 bilion lebih yang refunded, yang didapat balik oleh 1 MDB. Termasuk dikatakan 7 bilion yang hilang tadi. Duit tu di dalam tangan Kementerian Kewangan. Jadi Menteri Kewangan Tengku Zafrul yang bertanggungjawab. Betul ke 7 bilion hilang? Macam mana boleh hilang? Apabila duit tu dibayar kepada kerajaan, bukan dibayar kepada peguam. Dibayar kepada kerajaan, dan kerajaan di sini bermaksud Menteri Kewangan atau Kementerian Kewangan. Jadi yang bertanggungjawab, yang diamanahkan untuk simpan duit tu dan bayar kepada 1 MDB atau bayar untuk kurangkan hutang 1 MDB ialah Menteri Kewangan. So Zafrul lah yang bawa lari duit tersebut, atau Zafrul yang curi duit tersebut, bukan lawyer. Sekira betul lah 7 bilion hilang atau 7 bilion dicuri, bermaknanya Tengku Zafrul lah yang melakukan jenayah untuk curi 7 bilion duit 1 MDB. Tapi di laporan Sinar Harian ni, dia kata lawyer Muhyiddin Yassin, Rosli Dahlan, yang mencuri duit tersebut. Macam mana dia nak curi bila duit tu tak pernah masuk ke tangan dia?
duit tu terus dibayar ke Kementerian Kewangan. Jadi ini satu fitnah lah yang diorang timbulkan. Mereka nak burukkan nama Muhyiddin. Jadi bila Muhyiddin dituduh curi 600 bilion tak lekat. Lepas tu dituduh curi 300 juta. Masuk mahkamah, ditendang keluar. Sekarang ni dia kata peguam Muhyiddin Yassin pula yang curi 7 bilion duit 1 MDB. Bermaknanya dia nak kaitkan ni dengan Muhyiddin. Dia nak kata lawyer ni ataupun peguam Muhyiddin Yassin ni curi duit ni bagi pihak Muhyiddin atau bagi pihak Parti Pribumi Bersatu. Sebab mustahil nak curi 7 bilion apabila duit tu tidak masuk di dalam tangan lawyer tersebut. Duit tu dihantar ke Tengku Zafrul. Macam mana Rosli Dahlan nak curi duit yang disimpan oleh Tengku Zafrul? Ini memang tak menasabah lah tuduhan ini. Tapi semua tuduhan tak menasabah. Termasuk yang dikatakan Muhyiddin curi 600 bilion. Yang Anwar kata dia ada bukti dan dia akan tunjukkan bukti tersebut. Tapi sampai hari ini Anwar belum lagi tunjukkan bukti. Dan dia kata tak apa, dia akan tunjukkan bukti di dalam mahkamah. Macam mana nak tunjukkan bukti di dalam mahkamah apabila Muhyiddin tidak di-charge untuk curi 600 bilion? Kalau nak bukti ni ditunjuk di dalam mahkamah, tangkaplah Muhyiddin. Charge dia kerana mencuri 600 bilion. Lepas tu Anwar boleh jadi seorang saksi bagi pihak prosecution, saksi bagi pihak pendakwa, dan sebagai saksi Anwar boleh menunjukkan bukti kepada mahkamah yang memang betul Muhyiddin telah curi 600 bilion dan di sini bukti tersebut. Tapi tak berlaku. So sekarang ni dia kata 7 bilion. 7 bilion tu duit yang kononnya dibayar kepada Tengku Zafrul tapi kemudian dicuri oleh Rosli Dahlan. Adakah Tengku Zafrul dan Rosli ni kedua-dua berpakat di dalam satu konspirasi untuk curi 7 bilion dan bagi duit tu kepada Parti Pribumi Bersatu? Atau Rosli simpan duit tu di bawah katil? Dan apabila SPRM serbu pejabat Rosli baru ni, mereka rampas semua dokumen-dokumen berkait dengan 1 MDB. Adakah mereka jumpa bukti bahawasanya 7 bilion dari 20 lebih bilion, katalah 27 bilion, dari 27 bilion tu 7 bilion dicuri oleh Rosli? Jumpa tidak dokumen semasa mereka serbu, semasa mereka raid pejabat Rosli Dahlan? Jadi banyak fitnah, banyak cerita tanpa asas, tanpa berasas, tanpa bukti. Ini semua usaha nak burukkan Parti Pribumi Bersatu, nak burukkan nama Muhyiddin Yassin dan nak kononnya mendedahkan kejahatan parti pembangkang yang telah merompak duit rakyat kononnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera.